أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-puan, sidang penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menginjak ke hari yang ke-7 Ramadan. Masya Allah, dah seminggu kita berpuasa, dah seminggu kita menjalani ibadah puasa. Dan hari ini kita akan menyingkap juzuk yang ke-7, iaitu juzuk yang terdiri daripada surah Al-Ma'idah dengan Al-An'am. Okay, baik, siapa yang ada bersama saya boleh komen daripada mana. Ini hari Sabtu kan, kita santai-santai sikit lah. Okay, berbalik kepada surah Al-An'am tadi. Apa yang menariknya dalam surah Al-An'am iaitu hanya ada satu kisah yang disebut oleh Allah dalam surah ini. Kisah apa? Iaitu kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Kalau sesi yang lepas bersama saya kupas tentang kisah Nabi Ibrahim bersama seorang raja yang kafir. Tapi kali ni kita tengok pula kepada kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Okey. Bila kita telusuri kisah-kisah dakwah Nabi Ibrahim, kita akan dapati kisah baginda penuh dengan siri dialog, siri perdebatan, siri penghujahan yang bernas mengenai keesaan Tuhan. Okey, jadi timbul persoalan. Kenapa kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini diletakkan ataupun disebut dalam surah Al-An'am? Okey. Kenapa agak-agak surah Al-An'am? Jadi jawapannya ialah surah Al-An'am sebenarnya adalah satu surah yang banyak berbicara tentang akidah, yang banyak menekankan konsep hujah ketuhanan untuk menolak benda-benda ataupun perkara-perkara kebatilan. Jadi surah Al-An'am ini temanya ialah untuk mengukuhkan akidah. Lalu datanglah kisah ini, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya untuk menunjukkan siapa Allah, siapa Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, ayat pertama lagi sudah disebut. Ayat pertama lagi menyatakan tentang segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah. Lalu kita fahamlah sepatutnya apa yang menjadi ciptaan Allah. Setiap yang diciptakan oleh Allah adalah benda yang tidak sepatutnya boleh dijadikan Tuhan. Jadi mari kita tengok sama-sama secara terperinci kisah seorang Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi yang berdakwah kepada kaumnya. Ini adalah peringkat permulaan, boleh kata peringkat permulaan lah dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kaum Nabi Ibrahim ini tidak dinamakanlah dalam Al-Quran. Dan mereka ni telah melakukan perkara mungkar yang sangat dahsyat. Mereka ni menyembah berhala dan juga menyembah bulan, bintang dan matahari. Okey, jadi Allah sebut kisah baginda bersama kaumnya dalam surah Al-An'am ayat ke-74 sehingga 79. Okey, kalau ada mushaf boleh buka muka surat 137. Bermula dengan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah wa idh pada siri yang lepas bersama saya, sesi yang lepas
Bila ada perkataan is, menunjukkan itu adalah satu throwback. Allah nak suruh kita tengok balik, patah balik. Allah nak suruh kita ingat balik peristiwa apa? Peristiwa ini. Peristiwa di mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ayahnya iaitu Azar. Dia berkata apa? Wahai ayah, patutkah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Kenapa sembah berhala? Kalau kata mudahnya lah. Kenapa sembah berhala? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini jelas Allah sebut nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Okay, sebagaimana yang kita selalu sebut. Sesuatu kisah Al-Quran bila Allah tidak sebut nama, tidak sebut tempat, maka itu menunjukkan perkara yang tidak penting. Yang pentingnya ialah ibrah. Namun pada ayat ini kenapa Allah jaharkan, Allah jelaskan nama bapa Nabi Ibrahim iaitu Azar. Kenapa? Kerana Allah nak betulkan kata-kata yang dilemparkan oleh ahli kitab yang mengatakan ayah Nabi Ibrahim namanya Taruh dan adalah tomahan-tomahan lain. Jadi bila Allah sebut nama Azar di sini, Allah nak betulkan, Allah nak surah ahli kitab sedar bahawa nama ayah Nabi Ibrahim yang sebenar adalah Azar. Jadi dalam ayat ini kita boleh faham bahawa Nabi Ibrahim menegur ayahnya yang menyembah berhala. Ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala. Ayatnya apa? Inni araka wa qaumaka. Araka. Araka ini adalah perkataan kalau kita belajar bahasa Arab adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', present tense. Yang menunjukkan aku ataupun saya telah melihat. Saya melihat. Menunjukkan Nabi Ibrahim ni sentiasa melihat. Bukannya sekali melihat tu dah terus tegur ayahnya. Baru sekali tengok dah buat judgement. Bukan. Nabi Ibrahim sentiasa melihat. Maksudnya mendapat kepastian dulu perbuatan munkar yang dibuat oleh ayahnya, barulah tegur, barulah menegur ayahnya. Wahai ayah, kenapa sembah berhala? Jadi ayat seterusnya, ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang yakin. Jadi ayat 75 ini nak menunjukkan Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan memperlihatkan kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Perkataan malakut di situ merujuk kepada malakut. Malakut ni lain dengan maksud mulk. Mulk kerajaan. Tapi malakut ulama kata merujuk kepada rahsia-rahsia ciptaan alam. Okay. Jadi kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ketika itu berseorangan. Bila dia tengok ayah dia sembah berhala, masyarakat dia sembah berhala, jadi dia tak tahu nak buat apa. Jadi Allah menunjukkan kerahsiaan alam kepada dia dengan merenung ciptaan Allah iaitu langit dan bumi. Jadi ini menunjukkan Nabi Ibrahim sebenarnya berkali-kali melihat rahsia perjalanan alam. Allah bagi ilmu kepada Nabi Ibrahim tentang rahsia perjalanan alam dan menunjukkan Nabi Ibrahim sebenarnya sudah berkali-kali telah faham sampai dia dah yakin bahawa tiada yang boleh mengatasi kuasa zat yang esa yang mentadbir alam. Bahawa nak katanya Nabi Ibrahim sebenarnya dah jadi yakin. Bila dia nampak tu, Allah dah tunjukkan, dia nampak, dia dah jadi yakin bahawa aturan perjalanan alam ini ada suatu zat yang mentadbir semuanya. Okey.
Jadi ayat 4 tadi menunjukkan Nabi Ibrahim mukini, telah menjadi orang yang yakin. Jadi datang ayat yang ke-76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Okey, bila datangnya malam, bila malam bertukar kepada gelap, ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim kata, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi bila bintang tu sinarnya telah malap, maksudnya bila dah datang siang, sinar bintang tadi dah tiada, qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim kata apa? Aku tidak suka kepada yang terbenam. Okey, jadi perkataan jannah di sini bermaksud tertutup. Sama juga dengan struktur perkataan al-jin. Al-jin kita tak nampak, maksudnya benda yang ditutup, tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi bila nampak bintang, Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya, wahai kaumku, tengok ini bintang kan? Ini hadza rabbi. Hadza rabbi. Tapi bila cahaya bintang telah hilang, Nabi Ibrahim kata, qala la uhibbul afilin. Aku tak suka pada benda yang afil, hilang cahayanya. Jadi bila cahaya hilang menunjukkan kekurangan. Jadi Nabi Ibrahim nak cakap apa-apa yang ada kekurangan padanya tidak layak dijadikan Tuhan. Tadi dia kata bila nampak bintang bersinar dia kata, oh ini Tuhan. Tapi bila hilang sinar, dia kata, mana perginya Tuhan tadi? Mana perginya Tuhan bintang tadi? Tiada. Maka dia kata, aku tak suka pada benda yang terbenam. Nak menunjukkan Nabi Ibrahim sebenarnya berkata kepada kaumnya. Ini adalah pendapat Sheikh Salah dan Dr. Fadil Hasan Abbas mengatakan ayat ini ataupun kisah ini sebenarnya bertujuan istihza. Tujuan untuk menempelak perlakuan kaumnya, untuk menegur secara halus. Nabi Ibrahim sebenarnya kata hadza rabbi itu untuk menunjukkan kepada kaumnya, suruh berfikir. Apa pelik kalau kita sembah benda yang ada kemudian tiada. Bila tiada kita sembah apa sebenarnya? Jadi dia nak suruh, Nabi Ibrahim nak suruh kaumnya berfikir. Okey, jadi lihatlah cara Nabi Ibrahim menegur kaumnya, menempelak kaumnya, tapi dengan cara yang sangat halus. Bukan menyerang. Nabi Ibrahim tak serang. Nabi Ibrahim tidak terus mengemukakan hujah, bukan. Nabi Ibrahim suruh kaum dia berfikir dulu. Tengok betapa halusnya dakwah Nabi Ibrahim yang menyebabkan kaumnya mula berfikir. Datang kemudiannya ayat yang ke-77. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ayat ke-77 bermaksud lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, nescaya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Okey, jadi ayat 77 ni kita boleh tengok bahawa tadi Nabi Ibrahim buat perumpamaan bintang sebagai Tuhan. Datang ayat ke-77, Nabi Ibrahim beralih kepada ciptaan lain iaitu bulan. Bila tiba je tempoh bulan purnama tu, bulan penuh, Nabi Ibrahim ajak sekali lagi kaumnya. Dia kata, hadza rabbi. Hadza rabbi. Tapi apabila bulan terbenam, Nabi Ibrahim berkata, oh, Tuhanku telah tiada, telah hilang. Lalu siapa yang nak beri petunjuk kepadaku? Kaulah Tuhan tidak memberi petunjuk, nescaya aku menjadi orang-orang yang sesat. Aku perlukan petunjuk, aku perlukan Tuhan setiap masa. Jadi nak katanya seolah-olah Nabi Ibrahim nak bagi tahu kepada kaumnya
Tuhan ni mesti ada setiap masa. Kalau hilang, kepada siapa kita nak minta pertolongan? Kalau hilang, kepada siapa kita nak mengadu masalah kita? Kalau Tuhan tu hilang pada siang hari, kita nak minta apa? Kita nak minta kepada siapa? Kita nak minta pertolongan kepada siapa? Seolah-olahnya Nabi Ibrahim sekali lagi mengajak kaumnya berfikir. Fikirlah. Bulan ni bila siang sahaja cahayanya hilang. Maka kalau hilang, siapa yang nak beri petunjuk? Kalau tidak ada yang memberi petunjuk, nescaya aku termasuk dalam golongan yang sesat, Nabi Ibrahim kata. Jadi lihatlah betapa lunaknya dakwah Nabi Ibrahim. Bermula dengan bintang, perumpamaan bintang, kemudian perumpamaan kepada bulan, step by step. Dia dakwah tu step by step, sikit-sikit, menyebabkan kaum dia berfikir. Okay, datang lagi ayat yang ke-78. Okay, ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-78. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Yang bermaksud kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, oh inilah Tuhanku, ini lebih besar. Ini yang lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Jadi ayat ke-78, Nabi Ibrahim beralih kepada ciptaan yang lebih besar, iaitu matahari. Matahari ni dikira bintang yang paling besar lah. Kan? Yang boleh dilihat dengan mata kasar lah. Nak berbanding dengan bintang, bulan. Matahari ni lah yang paling besar. Jadi dia kata, dia ajak kaum dia kata, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Matahari paling besar kan. Kalau ikut pada fakta sains, diameter matahari dicatat lebih daripada 1.4 juta kilometer. Juta kilometer. Kalau perjalanan melalui kereta tu berapa tahun tu agaknya. Nak katanya besarnya matahari. Jadi bila siang, matahari nampak matahari bersinar dengan terang. Nak katanya matahari ni hebatlah, dalam besar. Sinarannya pula hebat. Jadi bila matahari terbenam, cahayanya yang tadi terang benderang telah hilang, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, dengarlah, inilah pendirianku. Nabi Ibrahim nak pergi ke conclusion ni. Tadi dia dah buat perumpamaan bintang, bulan, kemudian ini matahari ni. Dia nak berakhir dah conclusion dia ni. Dia kata, wahai kaumku, inni bari'um. Inilah pendirianku. Okey, perkataan ya qaumi di sini menunjukkan wahai kaumku, menunjukkan satu perkataan yang lembut, yang lunak. Yang kita boleh faham bahawa Nabi Ibrahim berdepan dengan kaumnya diselaputi dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Menerangkan kepada kaumnya, bukan dengan kebencian. Nak membetulkan sesuatu yang dah terpahat, yang dah sebati dalam diri masyarakat tu susah kan. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan kalimah kasih sayang. Panggil dengan ya qaumi, wahai kaumku. Jadi dia kata apa? Wahai kaumku, aku umumkan di sini bahawa aku berlepas diri daripada semua yang kamu buat. Aku berlepas diri daripada setiap apa yang kamu buat, perbuatan mensyirikkan Allah. Aku berlepas diri. Aku bukan dalam kalangan orang-orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang-orang yang musyrik. Jadi di sini kita lihat bila dah tadi bermula dengan step by step kan. Di sini dia buat conclusion. Sebenarnya yang aku kata hadza rabbi ni sebenarnya untuk menegur kamu supaya kamu berfikir.
Adakah layak benda yang sekejap ada, sekejap tiada, adakah layak dijadikan Tuhan? Kamu fikirlah. Nak katanya seolah-olah macam itulah. Okey, dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian bila bintang, bulan, matahari adalah bukan Tuhan, benda yang tidak boleh disembah, maka siapa Tuhan yang sebenar? Datang ayat terakhir, ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi faqara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inilah konklusinya kepada dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata apa? Nabi Ibrahim declare bahawa, dia umumkan bahawa aku hadapkan wajahku hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku menghadapkan wajahku hanya kepada Tuhan yang menciptakan bintang. Aku menghadapkan wajahku hanya kepada Tuhan yang menciptakan bulan dan matahari. Jadi konklusinya, Nabi Ibrahim kata, aku hanya sembah Tuhan yang menciptakan. Bukannya Tuhan yang diciptakan, yang kata bulan, bintang, matahari. Bukan. Aku menyembah, aku menghadapkan ataupun aku menyerahkan jiwa ragaku hanya kepada Tuhan yang menciptakan. Alladzi faqaras samawati wal ard. Jadi dia akhir sekali dia kata wama ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Okey, ini adalah sebenarnya doa apa ni? Kalau siapa perasan, ini adalah doa yang kita baca dalam solat, iaitu doa iftitah. Jadi doa iftitah ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ni adalah kredit kepada kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam sebenarnya. Jadi demikianlah kisah dakwah Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Bila kita lihat secara teliti, bila kita baca secara teliti, kita akan dapati Nabi Ibrahim ni adalah seorang da'i yang sangat bijaksana, yang sangat berhemah semasa berdakwah. Okay, jadi kita boleh lihat beberapa poin penting yang Nabi Ibrahim tunjuk, bahawa sekalipun madu'u kita ni dahsyat macam mana sekalipun, yang penting dakwah dengan kasih sayang dulu. Mula-mula dakwah dengan kasih sayang. Yang kedua adalah dakwah tu mesti bertahap, satu-satu. Tidak boleh terus kepada jump into conclusion, tak boleh. Terus secara berperingkat lah, mungkin tegur bahagian ni dulu, kemudian bahagian yang lebih kritikal, itu bertahap. Yang seterusnya, yang ketiga ialah Nabi Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Ibrahim menggunakan perkataan-perkataan yang baik, yang mengajak kepada mad'unya berfikir, bukannya terus menyerang, bukannya terus menuduh, bukannya terus melemparkan kata-kata cacian. Bukan. Dia bermula dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut. Okey. Sedangkan Fir'aun, pada Fir'aun sekalipun Allah arahkan Nabi Musa menuturkan kata-kata yang lembut kan. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, yang mana boleh dikatakan ini adalah peringkat permulaan sebenarnya. Yang mana akan ada lagi siri-siri, kalau kita baca Quran, siri-siri perdebatan yang lebih hebat. Bila mana dia nak hancurkan berhala dan sebagainya. Itu kupasan lain lah pula. Jadi, tapi ini kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya ni, kita boleh tengok betapa halus dan berseninya dakwah Nabi Ibrahim, yang akhirnya menunjukkan Nabi Ibrahim ni sebenarnya da'i yang sangat bijaksana. Sebagaimana tajuk saya hari ni lah, Nabi Ibrahim seorang da'i yang bijaksana. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian sahaja, perkongsian saya. Apa-apa yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri.
Semoga semuanya beroleh manfaat. Okey. InsyaAllah kita akan bertemu bersama saya satu sesi lagi pada 28 Ramadan insyaAllah. Dan teruskan menonton satu hari, satu juzuk, satu ibrah yang dibawakan oleh Icon Syabab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.